Okey, kita terus ke bahagian apa dia tajuk pelajaran kita hari ini, iaitu berkaitan dengan zon iklim sederhana. Okey, sekejap, kenapa dia main daripada awal? Kita nak belajar zon iklim sederhana. Dah nak habis dah tajuk ni. Yang ni dah. Okey. Waduh, orang masuk. Okey, kita masuk zon iklim sejuk sederhana. Okey, untuk tajuk zon iklim sejuk sederhana, kita akan ada 3 zon kat sini. Kita akan belajar zon iklim sejuk sederhana, zon iklim panas sederhana, dan last sekali zon iklim panas. Okey, kita akan belajar 3. Okey, kita tengok dulu zon iklim sejuk sederhana, iaitu iklim yang termasuk dalam zon iklim sejuk sederhana adalah iklim Laurentia. Okey. Ni adalah iklim Laurentia. Iklim Laurentia ni dia ada 4 musim. Negara ni kalau kita pergi biasa ada 4 musim. Okey. Okey. Jadi nanti saya akan buat slide yang lebih elok lah untuk hari Khamis nanti. Okey, baik. Yang ni iklim ni dikenali sebagai iklim sejuk sederhana pantai timur ataupun iklim monsun sejuk sederhana. Okey. Itu adalah nama dia yang lain. Okey, kawasan yang mengalami iklim ni akan mengalami 4 musim lah. Yang ni yang penting yang kamu kena ingat. Iklim Laurentia dia 4 musim. Okey, dia ada 4 musim. Musim bunga, musim panas, musim luruh dengan musim sejuk. Okey. Okey, kawasan iklim Laurentia ada di negara mana? Semuanya di bahagian utara, iaitu di utara China, di dekat atas lah. Okey, sebab dia nak ada salji. Okey, iklim Korea dan juga negara Jepun. Semua di bahagian utara, di bahagian atas, iaitu berdekatan dengan iklim Siberia. Okey, baik, yang seterusnya, hujan iklim Laurentia ni adalah antara 500 sampai 1000 lah. Agak banyak. Dan hujan turun sepanjang tahun. Dan hujan lebih banyak pada musim panas. Okey, hujan tu lebih banyak masa musim panas. Yang ni yang kamu kena ingat. Okey. Dan salji akan turun pada musim sejuk. Hujan maksimum ni dibawa oleh angin monsun tenggara. Hujan dia dipengaruhi oleh angin monsun, iaitu angin monsun tenggara. Okey. Sekejap ada orang nak masuk. Okey. Baik, yang seterusnya kita tengok suhu iklim Laurentia. Macam mana suhu iklim Laurentia? Iaitu suhu dia antara 9 darjah Celsius hingga 17 darjah Celsius. Okey. Dan suhu musim panas dia sederhana panas. Tak panas sangat sebab dia adalah iklim sejuk sederhana. Jadi dia tak berapa panas. Okey. Dan suhu dia musim panas dia singkat saja, sekejap saja. Okey. Dia lebih kepada musim sejuk, iaitu antara 21 sampai 26 darjah Celsius. Okey, sekejap lah, sepakat nak masuk. Okey, dan suhu musim sejuk sangat sejuk. Dia sangat sejuk dan sebab dia berdekatan dengan iklim Siberia, dia panjang. Okey, suhu dia panjang sikit musim sejuk dia dan juga dia kering. Jadi suhu dia antara negatif 6 darjah Celsius hingga 10 darjah Celsius. Dan julat suhu tahunan dia 20 sampai 30 darjah Celsius. Jadi kawasan ni dia tak panas, sebab itulah dipanggil sebagai sejuk sederhana, iklim sejuk sederhana, iaitu iklim yang ada dalam zon iklim sejuk sederhana tu adalah iklim Laurentia. Okey. Kemudian dia ada angin Laurentia, iaitu arus sejuk dia merendahkan suhu di kawasan pantai. Kawasan pantai dia sejuk.
iaitu di Jepun, China, Korea Utara dan Siberia lah yang tadilah negara-negara yang kita sebutkan tadi. Dan musim dingin adalah kering, dia ada musim sejuk, musim dingin. Kering kerana angin monsun barat laut bertiup daripada barat. Okey. Okey, antara pengaruh iklim Laurentia terhadap kegiatan manusia, apakah kegiatan yang mereka boleh buat dengan iklim yang sejuk, berpanjangan dan panas yang sikit? Tu dua aktiviti iaitu pertanian dan juga perikanan. Okey. Okey, ini adalah tempat di negara Jepun. Okey. Ini adalah dataran Manchuria China, di mana di pengeluaran makanan untuk penduduk setempat, contohnya adalah Jepun adalah di kawasan Hokkaido. Kawasan ini adalah kawasan di mana buah-buah akan ditanam dengan lebih banyak. Jadi kawasan ini adalah kawasan untuk pengeluaran makanan. Kawasan 4 musim ni kawasan yang kaya dengan buah-buahan. Okey, banyak buah boleh hidup dengan baik di kawasan tu. Kalau kita tengok, kita perasan tengok Cameron Highland. Kenapa orang suka duduk di Cameron Highland? Sebab banyak dapat sayur-sayuran segar, buah-buahan segar. Sebab kawasan musim sejuk ni, sederhana sejuk ni, buah dan pokok ni senang hidup. Okey. Kemudian ada di kawasan dataran Manchuria. Kalau kita tengok ni, kawasan ni macam tanam padi di lereng-lereng bukit. Okey. Di Korea Utara. Dan suhu musim panas yang sederhana iaitu 20 hingga 20 darjah Celsius dan suhu musim sejuk 10 darjah Celsius sesuai untuk tanam apa? Tanam gandum. Okey, kawasan ni tanam kentang, sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Okey, kalau kamu ingat iklim sederhana ni, kamu terbayanglah macam Cameron Highland. Tapi Cameron Highland bukan iklim ni. Cuma dia duduk di tempat yang tinggi jadi dia sejuk. Okey. Jadi jumlah hujan tahunan adalah 1000 milimeter di mana banyak. Jadi dia menggalakkan pertumbuhan tanaman. Okey. Kawasan yang kaya dengan tumbuh-tumbuhan dan juga tanaman. Okey, untuk perikanan pun sama juga. Penangkapan ikan adalah pasaran tempatan. Okey. Dan dia ada di sepanjang pantai negara Jepun, dia pun tangkap ikan. Di pelabuhan perikanan utama di Jepun, contohnya yang ni yang kita penting, Hakodate, Wakanai, Kushiro. Ni kawasan-kawasan perikanan lah yang kamu kena ingat. Okey. Pantai Jepun terletak di persimpangan di antara arus panas, Kurashio dan arus sejuk. Dan ini akan menggalakkan pertumbuhan plankton. Selalu soalan dia akan tanya yang ni kawasan ni. Sebab ni kelebihan pantai Jepun sebab dia ada pertembungan arus panas dengan arus sejuk. Jadi dia menyebabkan banyak plankton hidup. Bila banyak plankton hidup, dia adalah sumber makanan untuk ikan. Jadi ikan akan ada dengan banyak. Okey, maaf saya tengok. Nak buat saya masuk keluar apa. Okey, baik, yang seterusnya. Okey. Kita tengok laut di sekeliling Jepun kaya dengan hasil laut. Okey. Kegiatan perikanan dijalankan pada musim bunga dan juga musim panas. Okey, masa itulah yang sesuai. Okey, kalau masa sejuk, musim sejuk tak sesuai lah, sejuk sangat. Okey. Okey, baik, habis di zon iklim sejuk sederhana. Sekarang kita pergi satu lagi iklim iaitu zon iklim panas sederhana. Okey, murid-murid, ada berapa zon iklim? Hari itu kita dah belajar ada berapa zon iklim. Saya dah terang ni 2. Zon iklim panas yang saya akan masuk ni dengan zon iklim sejuk sederhana yang tadi. Ada lagi 2. Siapa ingat? Apa lagi zon iklim di dunia, di Asia? Murid-murid, siapa yang ingat? Ada berapa zon iklim? Tadi saya dah bagi hint dah. Ada berapa? Sebelum saya masuk seterusnya. Ada berapa lagi zon iklim? Alia? Ada Alia dah kat sini? Ada berapa zon iklim Alia? Senyap Habirah. 4. Ada 4. Okey, bagus. Ada 4. Bagus. Ingat Okey. Tengok lagi. Arisa Sofia. Okey, Arisa Sofia, bagi zon iklim yang kita dah belajar minggu lepas. Satu je kita belajar minggu lepas. Zon iklim apa?
Dalam tu ada iklim Siberia. Kita belajar iklim apa minggu lepas? Zon apa? Kita belajar igloo. Tu zon iklim apa tu? Siapa boleh tolong? Siapa boleh tolong Arisa? Ataupun Arisa Sofia nak jawab sendiri? Bagi budak lelaki kan pandai kan? Budak lelaki boleh tolong? Azril Hilmi. Sebelum cikgu teruskan. Senyap Mabirah tak jawab ni. Kan nasi ya? Faiz Aiman, Faris Fauzi, ada jawapan? Iklim apa yang kita dah belajar minggu lepas? Iklim apa? Zon apa yang kita dah belajar minggu lepas? Zon iklim sejuk. Zon iklim sejuk. Okey. Di dalam tu ada iklim Siberia. Okey. Ada lagi satu. Iklim apa satu lagi? Kalau kamu ingat, kamu tengoklah yang minggu lepas yang kita dah belajar. Okey. Baik, yang seterusnya kita tengok zon iklim panas sederhana. Dia lebih kurang macam zon iklim sejuk sederhana lah. Okey. Ini adalah kawasan, negara yang terlibat pun negara yang lebih kurang sama saja. Okey, iklim ni dikenali sebagai iklim monsun panas sederhana ataupun iklim panas sederhana pantai timur. Ini adalah nama lain untuk iklim China ni lah. Iklim di panas sederhana ni kita panggil iklim China. Tadi zonnya, zon panas sederhana. Apa yang ada dalam zon panas sederhana tu ada iklim China. Ada lagi satu iklim, nanti kamu cari ya. Okey, iklim monsun panas sederhana ataupun nama lain untuk iklim China, iklim monsun panas sederhana ataupun iklim panas sederhana pantai timur. Okey, kawasan yang mengalami iklim ni, dia juga mengalami 4 musim. Macam yang tadi ya, dia ada 4 musim. Musim bunga samalah, musim panas, musim luruh dan juga musim sejuk. Okey, sama dengan iklim Laurentia yang kita belajar tadi, iaitu iklim sejuk sederhana. Okey. Okey. Baik, yang seterusnya kita tengok. Okey, untuk kawasan iklim China, kawasan mana yang terlibat? China juga. China di bahagian tengah dan selatan, bawah lah. Korea juga. Korea di selatan dan juga Jepun selatan. Dan tambah satu lagi adalah di Taiwan Utara. Sebab Taiwan ada bawah lagi daripada Korea dengan Jepun kan. Jadi dia duduk di Taiwan Utara. Jadi ini adalah kawasan iklim China, iaitu dia ada 4 musim. Okey. Okey, jadi kita tengok hujan tahunan dia lebih banyak daripada yang tadi lah, 500 mm hingga 1520 mm. Kebanyakan hujan turun dalam hujan siklon. Siapa tahu hujan siklon ni apa dia? Siapa tahu, saya bagi sekupang. Siapa tahu? Siapa boleh bagi tahu apa maksud siklon ni? Dia bukan hujan macam hujan kita. Kalau hujan kita panggil hujan saja. Ni dipanggil hujan siklon. Apa tu hujan siklon? Siapa tahu tak? Okay, hujan siklon ni adalah hujan ribut pusar. Okay, dia berpusar macam tu. Ini panggil hujan siklon lah. Dia berpusar. Okay, baik, kita tengok suhu dia. Sebelum kita tengok kenapa dia ada hujan yang macam tu. Okay, suhu tahunannya 15 darjah Celsius, iaitu musim panas, dan sederhana panas iaitu 28 darjah Celsius. Okay, dia ada ikut monsun lah, iaitu antara Mei hingga September. Kemudian satu lagi adalah suhu musim sejuk, iaitu sederhana sejuk dan kering dengan suhu kira-kira 5 darjah Celsius. Okay, jadi suhu musim sejuk dia pun sejuk 5 darjah Celsius, iaitu pada bulan Oktober sampai bulan April. Okay, dan julat suhu tahunannya adalah melebihi 25 darjah Celsius. Okay, sebab tu dia adalah panas sederhana, dia tak sejuk pun. Okay, jadi ini adalah angin iklim China. Okay, angin iaitu angin monsun tenggara, dia bertiup di kawasan tekanan rendah pada musim panas. Okay, dan membawa hujan yang sangat lebat. Okay, pada akhir musim panas, China Selatan, Hong Kong dan Taiwan mengalami ribut taufan kerana siklon tropika bertiup daripada lautan Pasifik. Siklon ni terjadi disebabkan pertembungan suhu panas dengan suhu yang sejuk. Jadi disebabkan ada pertembungan ni, kawasan ni ada pertembungan angin monsun,
sejuk dengan panas, dia akan menyebabkan ribut hujan siklon. Jadi kalau kamu tengok pantai dia pada musim yang macam ni, pantai dia berombak yang sangat tinggi. Okay. Jadi kawasan yang ada ribut, ribut siklon. Okay, baik. Sekejap, ada orang masuk lagi. Okay, tengok yang seterusnya. Jadi ingat iklim China dia ada ribut siklon. Itu penting. Okay, baik. Yang seterusnya, iklim kegiatan yang boleh dilakukan dalam iklim China ni, iklim sejuk, panas sederhana ni adalah yang pertama dari segi pertanian, yang kedua kita boleh buat penternakan. Okay, disebabkan ni adalah kawasan yang agak sejuk, jadi kawasan ni kaya dengan tumbuh-tumbuhan. Pokok dia suka hidup kat kawasan-kawasan yang macam ni. Jadi penanaman yang dilakukan adalah padi dan juga gandum sebagai sumber makanan penduduk. Okay, padi ditanam di mana? Iaitu di kawasan lembah Sungai Yangtze di kawasan China. Okay, ni akan selalu ditanya lah. Okay, kemudian penanaman teh. Okay, penanaman teh. Nama ni tak payah ingat pun tak apa. Dia juga akan ditanam dengan ladang-ladang teh. Okay, saya selalu kalau hafal kawasan yang macam ni, saya akan hafal bayangkan dengan Cameron Highland lah. Sebab tu Cameron Highland ada penanaman teh. Tapi Cameron Highland bukannya iklim panas macam ni. Dia sebab dia duduk di kawasan yang tinggi. Jadi suhu dia tu agak-agak macam depa ni lah. Depa ni duduk kawasan rendah tapi suhu dia macam kat Cameron Highland. Okay. Jadi yang seterusnya, kawasan pengeluaran gandum utama adalah di dataran China Tengah. Okay. Itu adalah kawasan pengeluaran gandum lah. Okay. Jadi pertanian yang diperlakukan ni banyak gandum dan juga padi. Okay, suhu musim panas ni adalah 28 darjah Celsius dengan hujan yang agak melebihi 1000 mm. Jadi sesuai sangat untuk kita tanam penanaman padi. Okay, dan aktiviti menanam padi dijalankan pada musim hujan. Okay, dan gandum dan teh di kawasan yang ditanam di kawasan yang suhu sederhana panas, tak terlalu panas macam padi ya. Okay, jika nak tanam di kawasan yang sederhana iaitu antara 16 sehingga 18 darjah Celsius. Yang tu untuk pertanian. Sekarang kita tengok untuk Cikgu. Ya. Cikgu tak share screen lah. Sebab. Tak ada. Tak ada. Lah, dari tadi saya cakap sorang-sorang ke? Bau. Sok sendiri dah saya ni. Okey, tak apa. Saya baik kamu abang. Ni nampak dah Okey, abang tak ada. Yang tadi, yang ni lah. Yang tadi kamu tak nampak. Yang ni lah. Yang tadi tak nampak lah. Yang saya cakap padi apa semua tak ada lah. Tak ada. Okey, saya ulang balik. Ni lah. Sekejap. Yang ni lah. Kawasan yang macam ada lereng-lereng tu untuk di China. Okay, dan juga ni adalah penanaman teh. Okay, dia ada padi, teh dan juga gandum untuk kawasan iklim panas sederhana. Sama dengan iklim sejuk sederhana juga. Dia lebih kurang. Cuma di iklim panas sederhana ni suhu dia lebih panas sikit. Okay, iaitu sehingga 25 darjah Celsius, 28 darjah Celsius. Okay, baik. Yang seterusnya kita tengok kepada penternakan. Jadi penternakan pun maju ataupun banyak dibuat di sini sebab haiwan-haiwan boleh hidup di kawasan yang panas sederhana. Okay, kita bayangkan macam dalam syurga nanti kita macam ni lah, tak sejuk tak panas tapi di sini ada ribut. Nanti dalam syurga tak ada ribut, ni kawasan yang ada ribut. Okay, yang macam saya abang tadi ada ribut siklon. Okay, baik, yang seterusnya China merupakan pengeluar dan pengguna hasil ternakan utama dunia. Okay, dia adalah pengeluar dan hasil ternakan dan juga tanaman. Okay, jadi sebab itulah China ni kaya sekarang ni. Okay, permintaan tinggi terhadap produk berasaskan daging dan susu segar daripada kerajaan China meningkatkan taraf kesihatan rakyat dia. Okay, dan kawasan penternakan utama di China yang ni yang penting sebab dia adalah pengeluar utama di China ni iaitu Shanxi, Inner Mongolia dan Xinjiang Sandu. Okay, pokok dia tanya dalam periksa nanti. Okay.
Baik, yang seterusnya untuk penternakan. Iaitu satu lagi penternakan selain daripada susu dan lembu, dia juga menternak ayam, iaitu di kawasan Shandong. Okay. Dan juga khinzir, biasalah kalau Cina kan, khinzir. Okay, di kawasan Hunan, Henan, Shandong dan Anhui. Yang ni yang kamu kena tahu, ada penternakan ayam, ada penternakan khinzir, ada penternakan lembu, susu dan juga daging. Okay, dan kemudian suhu musim panas yang sederhana dan suhu musim sejuk sesuai untuk kegiatan penternakan lembu, dan penternakan ni dijalankan di kaki bukit. Okay, di bawah-bawah kaki bukit kerana suhunya lebih sejuk. Macam cikgu kata tadi lah. Okay, lembu ada benda yang ternakan ni. Kalau lembu, ayam pun ni, mereka ni kalau nak bela, mereka tak boleh terlalu panas, nanti mati. Tak boleh juga ada kilat-kilat sambung menyambung pun mati juga. Punya senang nak bela ayam ni. Ayam dalam reban ni susah. Okay, jadi kawasan-kawasan yang tempat yang macam ni, dia akan membanyakkan lagi lah kawasan penternakan sebab dia sejuk. Okay, dia tak panas. Okay, dan juga suhu dingin ni dia menggalakkan pertumbuhan rumput untuk makanan ternakan. Okay, last sekali, yang terakhir adalah zon iklim panas. Okay, baik. Zon iklim panas ni gurun lah. Ni adalah kawasan yang panas dan kering sepanjang tahun. Kita panggil sebagai kawasan gurun panas, iaitu terdapat di Gurun Arab. Okay. Ni angin Gurun Arab panas, angin timuran yang kering bertiup dari kawasan darat dan tak bawa hujan. Okay. Sebab tu dia ada ribut pasir, dia tak ada hujan. Okay. Dia akan, angin dia kuat. Okay. Okay, kemudian hujan di gurun panas jumlahnya adalah 250 mm, sedikit sajalah. Okay, hujan di gurun. Tapi sekarang gurun pun dah ada pokok-pokok, dah akhir zaman dah ada pokok dah. Okay, hujan pun dah banyak dah. Arab pun hujan lebat sampai banjir-banjir dah lah ni. Okay, tapi yang ni yang dululah kena baca lah. Okay, dan mewujudkan keadaan yang gersang, sangat kering ya. Tu dipanggilkan gurun. Jadi suhu kat gurun ni 40 darjah Celsius. Sebab tu saya dulu pergi dekat Arab dan saya cakap bila saya sepanas, saya ambil air zam-zam tuang saja. Dalam 5 minit sekali lagi dia kering. Sebab suhu dia 40 darjah Celsius. Okay. Sebab apa suhu 40? Kerana kurang litupan awan. Jadi menyebabkan matahari terus sampai ke permukaan bumi. Memang rasa panas. Sampai rasa macam kulit kita ni dikorek-korek dengan pisau. Dia punya panas tu. Saya pun tak tahu, dia pedih. Dia tak macam kita duduk dekat Malaysia ni. Malaysia ni panas tapi tak sakit muka kalau kena panas. Yang sana sampai sakit ni kulit-kulit dengan muka-muka kita. Memang sakit sebab dia direct, tak ada awan. Okay. Dan pada waktu malam pula, dia ajaib, pada waktu malam dia akan sejuk. Okay. Sebab langit tak berawan dan haba dibalikkan ke atmosfera dengan cepat. Jadi haba boleh pantulkan balik ke atmosfera dengan cepat. Tak ada benda yang menghalang dia untuk dia dipantulkan balik. Okay, faham kan? Ni bumi, kalau negara kita ada awan. Jadi bila haba tu nak pantul balik, dia trap ke awan lah. Sedikit boleh juga tembus tapi tak semua. Tapi bila kawasan tu tak ada awan, dia boleh dipantulkan semula dengan senang. Okay. Jadi minimum suhu tahunan 25 darjah Celsius. Dan musim panas dia sangat panas, 32 sampai 36 sampai 40 lah. Okay. Okay, baik. Yang seterusnya, apa yang kita boleh buat di kawasan gurun panas ni ada dua. Dari segi pertanian. Okay, kita tengok dulu pertanian. Okay, sini dia akan ditanam dengan kurma secara besar-besaran untuk dapatkan buahnya. Sebab tu kita dapat kurma daripada negara Arab. Okay, sebab buah kurma dia tahan dengan suhu yang panas. Jadi ladang buah kurma adalah di wilayah Qasim, Arab Saudi. Okay, pokok kurma ditanam secara kawasan oasis di ladang dan pokok kurma dapat tumbuh sehingga suhu 40 darjah Celsius daripada sejuk sampai 40. Jadi dia sesuai. Okay, penternakan yang dilakukan mestilah kambing dan juga unta, biri-biri, kadang-kadang ada juga lembu. Okay, untuk mendapatkan daging, susu, kulit dan bulu. Sebab tu orang Arab dia suka makan daging. Sebab kat sana banyak penternakan yang melibatkan daging lah.
Okay, kurang ada ayam. Ayam tak ada kat sini. Kan saya kata ayam susah nak bela. Kalau panas sangat dia mati. Tambah ayam daging tu. Ayam kampung boleh gagah. Okay, seterusnya ladang ternakan unta di Hudaibiyah, Arab Saudi. Okay, ladang ternakan lembu di Gurun Arab. Ini untuk pengetahuan lah. Jumlah hujan tahunan yang kurang menyebabkan rumput dan semak samun tumbuh renek dan juga jarang. Kalau kamu tengok ni, kawasan bawah ni adalah rumput tapi dia sangat renek dan juga jarang. Pun kering je. Ni kawasan bawah ni kering, dia kecil saja, okey. Rumput ni dijadikan makanan ternakan seperti lembu, kambing dan juga unta. Jadi saya dah habis tajuk ni. Okey, ada soalan nak tanya apa-apa? Tak ada. Tak ada jadi takat tu saja. Kalau tak ada soalan nanti buat kuisis Okey, nanti jawab soalan kuisis yang saya bagi tu. Soalan tu saya nak ambil untuk letak dalam markah PBD. Jadi saya minta semua murid-murid tolong jawablah dengan baik. Okey. Okey, kalau tak ada saya nak tamat pelajaran kita hari ni. Okay, hari ni saya tak buat apa pun, agak boring. Sorry lah no. Tak ada nak bersedia. Nanti hari Khamis saya akan buat game. Okey. Baik, saya berhenti takat ni. Kita jumpa lagi pada hari Khamis nanti. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Assalamualaikum. Sama-sama.